Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam Jom Belajar Bio bersama Cikgu Fiza. Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, cikgu pun alhamdulillah sihat. Untuk kali ini, cikgu nak buat sedikit review tentang soalan yang cikgu telah buat, iaitu pop quiz koordinasi. Okey, untuk yang masih belum mencuba menjawab, kamu boleh klik pada link yang telah cikgu berikan dalam description. Okey, dan cuba menjawab. Daripada apa yang cikgu telah buat ni, ada 71 responses. Okey, kita tengok pelajar negeri mana yang telah menjawab banyak. Okey, sekarang wilayah Kuala Lumpur. Okey, paling ramai yang menjawab, diikuti dengan Kedah, Kelantan, Sabah, Johor, Pahang dan negeri Selangor. Diikuti dengan Terengganu, Perak dan Perlis. Cikgu ucapkan tahniah kepada pelajar yang telah mencuba. Kita tengok soalan. Cikgu dah sediakan sebanyak 20 soalan ya. Setiap soalan menyumbang 2 markah. So, untuk soalan 1 nampak macam tak ada sangat masalah. 63 orang daripada 71 orang dapat correct responses. Untuk soalan nombor 2, kita tengok ramai, tak berapa nak ramai pelajar yang boleh menjawab. Hanya 56.3%. So, pelajar ramai yang confused antara A dengan B. So, kita tengok soalannya. Apa dia? Yang manakah menunjukkan perbezaan yang betul antara sistem endokrin dan sistem saraf. Pelajar perlu tahu apa dia sistem endokrin dan apa dia sistem saraf. Kita tengok di PowerPoint cikgu. Sistem saraf versus sistem endokrin. Persamaannya ialah kedua-dua sistem ini menyelaraskan gerak balas terhadap rangsangan. Kita tengok apa perbezaannya. Untuk perbezaan, ingin cikgu highlightkan dekat sini. Komponen sistem terdiri daripada, untuk sistem saraf, dia terdiri daripada saraf. Untuk sistem endokrin, dia terdiri daripada kelenjar tanpa ductus. Untuk sistem saraf, maklumat dihantar dalam bentuk impuls, iaitu cas elektrik. Kalau sistem endokrin, maklumat dihantar dalam bentuk apa? Hormon. Ini jenis maklumat. Kemudian macam mana dihantar? Untuk saraf akan dihantar melalui saraf ataupun neuron. Kalau untuk sistem endokrin, hormon akan dihantar melalui aliran darah. Kelajuan penghantaran sistem saraf sangat cepat. Dan untuk sistem endokrin perlahan. Untuk tempoh kesan sistem saraf ni jangka pendek. Maksudnya selepas habis saja berlaku gerak balas, hilanglah kesan dia. Tetapi untuk sistem endokrin, kesannya jangka panjang. Kawasan tindakan sistem saraf dia terhad. Dia hanya melibatkan efektor yang tertentu sahaja. Sedangkan untuk sistem endokrin, kawasan tindakannya luas. Gerak balas cepat dan ataupun serta-merta. Depends kepada apa jenis gerak balas. Dan untuk sistem endokrin, gerak balasnya lambat. Contoh kat sini menari, menulis. Untuk sistem endokrin, contohnya ialah pertumbuhan. Jadi kita tengok semula soalan. Berdasarkan sini, yang manakah menunjukkan perbezaan yang betul katanya. Kita tengok A, sistem endokrin kesan tahan lama. Sistem saraf kesan hilang dengan cepat.
Okey. Kat sini nampak sangat, kat sini jawapannya ialah A. Okey. Berbanding dengan pelajar yang keliru tadi, kesan bahagian tertentu, kesan kepada bahagian badan. Maksudnya untuk sistem endokrin sebenarnya kesan lebih menyeluruh. Okey, untuk sistem saraf kesannya adalah untuk bahagian tertentu sahaja. Okey, cikgu harap kamu dapat membezakan dengan jelas antara sistem endokrin dan sistem saraf. Okey, kita pergi ke respon yang seterusnya. 10 pun ramai yang dapat menjawab dengan baik. 11. Okey, kita tengok kepada soalan 12. Nampak sangat kat sini hanya 31%, 32 lah yang dapat menjawab dengan betul. Kita tengok apakah soalan 12. Bagaimanakah rembesan hormon antidiuresis ataupun ADH yang sedikit menyebabkan air kencing cair dihasilkan? Apakah tujuan rembesan hormon antidiuresis? Okey, jadi kita tengok balik nota PowerPoint yang cikgu sediakan. Okey, di sini okey, ADH dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Di mana kelenjar pituitari? Okey, so cikgu highlightkan kat sini. Di sini ialah kelenjar pituitari. Okey, next. Untuk apa tujuan ADH? Okey, dia meningkatkan ketelapan tubul berlingkar distal. Okey, berlingkar distal dan juga duktus pengumpul. Okey, di dalam nefron. Okey, so kita tengok struktur nefron. Okey, tak apa-apa nak jelaslah kat sini. Struktur nefron, okey macam ni lah. Dia ada glomerulus, kapsul Bowman, tubul berlingkar proximal, liku Henle, tubul berlingkar distal dan last sekali ialah collecting duct ataupun duktus pengumpul. Okey, bukan duct kuek-kuek. Okey, ni kita nampak dengan lebih jelas lah. Okey, di mana di sekeliling glomerulus, kapsul Bowman, tubul berlingkar proximal, okey, liku Henle, tubul berlingkar distal, okey, dikelilingi oleh salur darah. Okey, sama ada afferent arteriole ataupun efferent arteriole. Okey, collecting duct ataupun duktus pengumpul juga ada salur darah yang berhampiran dengannya, ya. Okey, daripada sini kita dah boleh tahu bahawa ADH akan memainkan peranan dia. Okey, akan dihantar melalui salur darah, okey, daripada kelenjar pituitari tadi dalam sistem peredaran darah untuk sampai di kawasan ini. Okey, dan juga di sini. Okey, untuk apa? Untuk meningkatkan ketelapan. Apa yang berlaku jika ADH sedikit? Okey, maka dinding tubul berlingkar distal dan tubul duktus pengumpul kurang telap kepada air. So, apabila dia kurang telap pada air, air dalam tubul berlingkar distal dengan duktus pengumpul ini akan kurang untuk masuk semula ke dalam salur darah. Okey, dia akan kekal berkumpul di dalam duktus pengumpul ni. Jadi, sebelum dibawa ke ureter, so banyaklah air ada kat dalam tu, ya. So kurang air diserap semula. Prosesnya ialah air diserap semula ke dalam salur darah secara osmosis. Air memang bergerak secara osmosis. Okey, jadi air kencing yang dihasilkan akan menjadi banyak dan cair. So kita tengok balik soalan. ADH untuk ADH mengurangkan ketelapan membran terhadap air
dalam tubul berlingkar distal. Okey, macam hampir nak tepat jawapannya. Okey, baca B. ADH meningkatkan ketelapan membran terhadap air dalam tubul berlingkar proksimal. Okey, macam kat sini dah salah lah. Okey, sebab dia bertindak di tubul berlingkar proksimal. Okey, cikgu dah cakap tadi, dia bertindak di dalam tubul berlingkar distal dan juga duktus pengumpul sahaja. Okey, ADH menyebabkan lebih banyak garam diserap semula. Okey, ADH untuk garam ni dia ada hormon lain yang kita panggil sebagai aldosteron. Okey, aldosteron dia bertindak terhadap kandungan garam dalam air kencing. Okey, ADH menyebabkan penyerapan semula air semasa air kencing melalui duktus pengumpul. Okey, ADH yang sedikit menyebabkan duktus pengumpul tadi kurang telap. Jadi kurang berlaku penyerapan semula air. So jawapan yang paling tepat ialah A.